Kita melihat pindaan terhadap perlembagaan yang dibawa, dan ramai yang telah pun menyatakan pandangan dalam media sosial dan sebagainya dalam beberapa hari yang lepas, bahawa pindaan kepada artikel 10(3A) itu adalah terlalu luas dan ia akan membahayakan sekiranya pada masa-masa depan siapa-siapa parti yang membentuk kerajaan boleh membuat akta-akta lain selain daripada akta anti lompat parti untuk menyekat kebebasan ahli parlimen. Justru itu pada pagi tadi saya bersama dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru telah pun berjumpa dengan Yang Berhormat Bera dan beberapa pimpinan dalam parti kerajaan. Dan kita pun telah bersetuju untuk mencari satu konsensus bagaimana mengambil satu pendekatan yang lebih cermat untuk kita menggubal satu akta anti lompat parti, iaitu bahawa Yang Berhormat Bera juga bersetuju bahawa perkara 10(3A) itu perlu diperhalusi dengan meletakkan perkataan-perkataan yang lebih khusus untuk menyekat hanya untuk akta anti lompat parti. Ia tidak menjurus kepada perkara yang lain. Itu pertama. Yang keduanya juga kita bersetuju bahawa ada perlunya perkara 48(6) dimasukkan. Kerana prinsipnya kalau seseorang itu nak melompat parti, dia boleh melompat parti. Kalau dia tak bersetuju dengan pendirian partinya ataupun merasakan kepimpinan partinya telah pun rosak, maka seseorang ahli parlimen itu boleh memilih untuk melompat parti, tetapi dengan syarat bahawa dia perlu meletakkan jawatan ahli parlimennya ataupun adunnya untuk mengembalikan mandat kepada rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Padang Rengas, kalau merasakan dirinya hebat, tak perlu ada parti, dia boleh bertanding sebagai bebas. Tetapi pokoknya kita mesti mengembalikan kebebasan itu kepada individu tersebut. Kalau dia merasakan bahawa partinya buat salah, dia tak nak ikut perintah partinya lagi, tak apa, letak jawatan, kembalikan kepada mandat rakyat, buat pilihan raya kecil. Kalau beliau dapat meyakinkan rakyatnya, maka dia tak boleh terpilih sekali lagi untuk duduk dalam Dewan Rakyat. Tetapi pokoknya ialah perkara 48(6) mesti dimasukkan. Tuan Saya Ketua, kebebasan ini sebenarnya ada kepada rakyat Malaysia ataupun mana-mana individu sebelum tahun 1988. Tahun 1988, selepas pilihan raya kecil Johor Bahru, iaitu bekas Yang Berhormat Ahli Parlimen Johor Bahru Syaril Samad meletak jawatan daripada UMNO dan lepas itu bertanding dalam pilihan raya kecil dan menang sebagai calon bebas, maka pada ketika itu pindaan Perlembagaan Persekutuan diletak untuk menghadkan seseorang itu. Kalau letak jawatan, maka 5 tahun orang tersebut tak boleh bertanding dalam pilihan raya. Kita rasa bahawa dalam semangat pindaan pada kali ini, perlunya kebebasan itu dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Mana-mana ahli parlimen yang letak jawatan, beliau bebas untuk bertanding semula. Jadi kita mengharapkan bahawa perkara 48(6) itu akan dimasukkan dalam pindaan yang seterusnya. Tuan Saya Ketua, kita juga berbincang pada pagi tadi bahawa kemungkinan juga ada perkara-perkara lain dalam Perlembagaan Persekutuan yang perlu dilihat. Maka pendekatan yang paling cermat, yang paling baik ialah kita merujuk kepada satu jawatan kuasa pilihan khas Select Committee untuk memperhalusi segala bentuk pindaan yang diperlukan supaya akta anti lompat parti dapat digubal dan dapat dilaksanakan dengan baik. Justru itu kita bersetuju dan kita menyokong pendekatan ini supaya selepas perbahasan pada hari ini kita menangguhkan bacaan kedua dan kita rujuk kepada satu jawatan kuasa pilihan khas ataupun Select Committee. Justru itu bagi pihak DAP, saya mencadangkan Yang Berhormat Puchong mewakili DAP untuk duduk dalam jawatan kuasa Select Committee ini untuk kita memperhalusi segala pindaan yang diperlukan dan juga menggubal satu akta anti lompat parti. Tetapi syaratnya, Tuan Sri Ketua, kita juga menyebut pada mesyuarat pada pagi tadi, iaitu bahawa rakyat nak lihat perkara ini dapat direalisasikan dalam masa yang terdekat. Saya rasa ada satu tempoh masa yang mudah sabar perlu diberikan kepada jawatan kuasa pilihan khas ini.
Dan suka saya mencadangkan supaya jawatan kuasa pilihan khas ini diberikan tempoh 1 bulan untuk melaksanakan segala tanggungjawab ataupun tugasan yang diberikan. Dan seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, kita berharap bahawa sidang khas dapat diadakan sebelum penghujung Mei supaya kita bawa balik pindaan yang diperlukan untuk pindaan perlembagaan dan juga draft Akta Anti Lompat Parti dibentangkan secara bersama. Supaya dalam sidang yang akan datang ini, kita akan meluluskan sekaligus bukan saja pindaan perlembagaan persekutuan untuk membenarkan Akta Anti Lompat Parti, tetapi rang undang-undang Akta Anti Lompat Parti itu juga dibentangkan dan diluluskan bersama dalam sidang khas tersebut. Supaya selepas sidang khas nanti, Malaysia akan ada satu undang-undang yang khusus untuk merarang sebarang tindakan lompat parti. Dan ini saya amat yakin bahawa akan dapat mengembalikan keyakinan orang ramai dan pengundi-pengundi terhadap sistem demokrasi dalam negara kita dan ada keyakinan penuh untuk membuang undi dalam pilihan raya umum yang ke-15. Justru itu saya menyokong apa yang dicadangkan supaya rang undang-undang pindaan perlembagaan ini dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas. Sekian, terima kasih.